Bagaimana kerajaan merancang untuk memperluaskan juga reformasi institusi ke sektor kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang bagi memastikan kebebasan institusi-institusi berkenaan? Bagaimana kerajaan merancang untuk memastikan rakyat faham? Soalan Yang Berhormat. Dia sekali baca. Satu soalan tambahan sahaja. Ya, nanti tambahannya nih. Dan menyokong reformasi institusi yang sedang dijalankan, terutamanya dalam mengukuhkan kepercayaan terhadap demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Puan Speaker, Yang Berhormat macam 4 dalam 1 lah. Mungkin saya tak tahulah, orang bermadu selalu tak tahulah 2, 3 ke 4. Kebiasaan dia 4 sekali 1. Kalau soalan datang di depan tu saya faham lah. Tapi tak apa. Sebenarnya Puan Yang Di-Pertua, antara peranan yang dimainkan oleh bahagian undang-undang ialah kita melihat daripada aspek undang-undang. Dan sudah tentu peranan yang dimainkan oleh sebagai contoh NGOs dan CSO. Selalunya libat urus ni, fokus group dan sebagainya dilakukan sebelum dasar ditentukan oleh pihak kerajaan melalui mesyuarat kabinet. Selepas itu akan dibawakan dengan semua ahli parlimen dalam sesi libat urus sebelum undang-undang itu dibawa, dipinda dan dibahaskan dan diluluskan dalam sidang parlimen oleh Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Tapi untuk menjawab soalan 4 soalan dalam 1 oleh Yang Berhormat, saya ingin menyatakan antara peranan yang paling penting dalam reformasi tentang perubahan undang-undang pada hari ini ialah ahli-ahli Yang Berhormat sendiri sebagai wakil rakyat. Sebab ahli Yang Berhormat yang memang mengetahui proses undang-undang, pindaan, berbahas, sentiasa akan peka kepada perubahan yang dilakukan, yang menyebabkan bila bercakap dengan masyarakat kita, iaitu pengundi kita, ahli-ahli baru Yang Berhormat adalah selalunya first to respond dengan izin. Keduanya saya nak bagi analogi sebagai kes GISB yang diterangkan oleh 3 menteri dalam penerangan menteri. Kita dapat mengkaji bahawa bila bercakap tentang kanak-kanak sebagai contoh, kanak-kanak ini bukan hanya satu kementerian yang bertanggungjawab, semua agensi bertanggungjawab. Tetapi nak memberitahu pada rakyat di bawah sama ada mereka menjadikan taskah ke sekolah ke akademi ke segala apa-apa, bila menyentuh kanak-kanak, kepekaan mesti ada dalam hak isu undang-undang. Itu sebabnya kalau ahli Yang Berhormat tahu bahawa di bawah Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak, Seksyen 19 mengatakan bahawa kesalahan kalau tiadanya laporan dengan izin, iaitu under reporting, tak report pun satu jenayah. Inilah peranan yang dapat dimainkan. Jadi reformasi institusi tidak hanya berlaku kepada pindaan undang-undang yang ada, tetapi kepada pelaksanaan supaya undang-undang tersebut menjadi lebih efektif. Itu sebabnya bagi saya dalam perkara ini, kita mesti tahu bahawa undang-undang tu bukanlah penyelesaian kepada semua masalah. Tetapi undang-undang yang ada dalam negara kita, institusi yang ada mesti berubah mengikut pengedaran zaman. Contohnya yang saya sebut, yang mana Yang Amat Berhormat dalam belanjawan bersebut tentang AI, Artificial Intelligence. Semua orang tahu bila bercakap tentang SPRM sebagai contoh. Hari ini, dengan adanya Artificial Intelligence, secara tidak langsung, suka tidak suka, rasuah itu dapat dikurangkan. Sebab sistem tu lebih sistem computerized. Tidak adanya masalahnya individu di belakang takbir yang membuat keputusan yang boleh mempunyai kebolehan untuk dibuka untuk dirasuah. Itu sebabnya teknologi ini ialah satu cara kehadapan supaya reformasi institusi dengan undang-undang yang baru dengan sistem teknologi yang ada akan dapat membuat perubahan supaya negara kita ni boleh melihat kekurangan kepada keputusan budi bicara yang menggalakkan rasuah yang boleh dibuat. Itu sebab bagi saya bukan hanya undang-undang tetapi peranan semua pihak. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua.